Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan kepada saya, kepada kita semua untuk bertemu sekali lagi dalam segmen Ibrah di petang yang penuh rahmat hujan, ya, pada petang Ustaz Syafiq. Ya. Alhamdulillah, dan kita sebenarnya dalam proses meneruskan penerbangan kita di dalam surah Hud. Iaitulah salah satu surah yang telah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Kita masih lagi tidak lari daripada orbit itu. Iaitulah cerita-cerita benar mengenai perjuangan para nabi di dalam surah yang telah mengubankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah terbang ke negara Al-Ahqaf, kita sudah terbang ke negara Al-Hijr, dan kali ini kita melompat sedikit, kita menuju ke suatu negara lagi yang berada di Laut Mati, iaitu negara Sodom, ataupun negara yang membabitkan perjuangan seorang nabi, iaitu Nabi Lut alaihi salam. Kita tidak menyentuh Nabi Ibrahim selepas kita tamatkan kisah Nabi Saleh, kerana Nabi Ibrahim pernah kita bicarakan dalam 3 siri, ya, pada tahun lepas, insyaAllah. Jadi izinkan saya memulakan dengan suatu nota penting mengenai Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut di dalam Al-Quran mempunyai sedikit keunikan berbanding dengan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh dan beberapa Nabi yang lain. Kerana Nabi-Nabi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebut tentang kehadiran mereka sebagai utusan Nabi, utusan Allah, akan dinyatakan mereka ini sebagai saudara kepada kaumnya. Idza arsalna ilaihim akhahum Hudan, idza arsalna ilaihim akhahum Syuaiba, idza arsalna ilaihim akhahum Nuha. Kebanyakannya para nabi ini disifatkan sebagai saudara kepada kaumnya. Artinya mereka sudah membesar bersama dengan kaumnya. Tetapi Nabi Lut tidak dinyatakan dia ini, baginda ini, saudara kepada kaumnya yang berada di Sodom ini ataupun di Laut Mati ini. Nampak, ya, di sini Nabi Lut adalah seorang nabi yang diutuskan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada era Nabi Ibrahim alaihissalam, diutuskan khusus kepada kaumnya di Sodom ini untuk tujuan yang khusus. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walutan idza qala liqaumihi. Dalam banyak-banyak ayat di dalam Al-Quran, terlalu banyak, ya, cerita Nabi Lut ini. Tidak dinyatakan Nabi Lut ini sebagai akhan ataupun saudara kepada kaumnya, sebab Nabi Lut tidak pernah membesar bersama dengan kaum pemaksiat ini. Tetapi Nabi Lut diutuskan dengan suatu tujuan khusus untuk mengembalikan kaum Lut, kaum Sodom ini, kepada cara hidup yang sebenar. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya percaya kita bukanlah kali pertama mendengar cerita kaum Lut. Namun, kita menyedari satu perkara, ya. Ketika kita berbincang tentang cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, kebanyakan cerita-cerita ini membabitkan suatu misi besar para nabi untuk membaiki mereka dari akarnya lagi, iaitu tauhid, mengembalikan mereka kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kaum Lut, mereka melakukan double criminal. Jenayah mereka bukan sekadar jenayah syirik kepada Allah, bahkan jenayahnya namanya jenayah akhlaki. Jenayah yang membabitkan lifestyle, cara hidup mereka sudah pincang dan terbalik. Dan kita semua sedia maklum, kaum Lut ini terkenal sebagai kaum yang berdosa besar kerana melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 80, walutan idza qala liqaumih ata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Lut berkata kepada kaumnya, liqaumih, maknanya Nabi Lut ini datang secara khusus dan berkampung di situ, mengkaji masyarakatnya, mendekati masyarakatnya. Yang ini dinyatakan oleh Syekh Sya'rawi, hikmah digunakan perkataan liqaumihi, dan tidak ada lagi akha ataupun saudara kepada kaumnya, kerana Nabi Lut meskipun baru datang, tetapi beliau mengambil masa yang panjang untuk mendekati, mengkaji kaumnya ini.
Lantas dia berkata, tidakkah kamu sedari perbuatan yang kamu lakukan ini, wahai kaumku, adalah perbuatan fahishah, perbuatan yang sangat buruk, terlalu jijik, sehingga tidak ada seorang pun daripada orang-orang sebelum kamu yang pernah melakukannya. Haiwan yang tidak berakal pun tidak pernah melakukannya. Tiba-tiba kamu mencipta suatu dosa yang mana kalau orang-orang selepas kamu meneruskannya, dosa yang dilakukan oleh orang-orang terkemudian akan dipikul oleh umat ini. Besar, ya, kesannya. Jadi saya nak nyatakan di sini, kaum Nabi Lut ini mereka adalah kaum yang kreatif. Bukan kreatif macam kaum Samud dan kaum Ad. Kreativiti dalam seni bina. Menukar gunung menjadi rumah-rumah kebal, kediaman mereka. Menukar gunung menjadi bangunan-bangunan yang menunjukkan kemegahan dan kekayaan mereka. Tetapi kreativiti kaum Lut ini adalah pada melakukan dosa. Mereka telah menterbalikkan suatu fitrah yang Tuhan berikan kepada mereka, iaitu lelaki memerlukan perempuan, perempuan memerlukan lelaki dengan cara yang halal, dengan cara perkahwinan. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Qutb rahimahullah, Allah mencampakkan fitrah pada manusia dengan tujuan untuk mengembangkan keturunannya, bukan untuk tujuan sebaliknya. Tetapi kaum Lut, mereka mencuba memperkenalkan. Saya percaya ia tidak pernah berlaku sebelum ini, tidak pernah berlaku sebelum daripada zaman Nabi Ibrahim perbuatan seperti ini, tetapi ada seseorang yang telah memperkenalkannya. Dan apabila seseorang ini memperkenalkannya, mula jadi bahan bualan, mula jadi bahan sebaran, mula diwar-warkan, sehinggalah tidak ada terlalu ramai manusia yang telah melakukan maksiat dosa ini, sehingga mereka mabuk di dalam dosa yang mereka lakukan ini, iaitu apa yang dikatakan pada hari ini sebagai gay, ataupun dalam jantina yang berbeza, lesbian. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat 29, perkara yang sama dilaungkan oleh Nabi Lut ketika menegur kaumnya. A'innakum la ta'tuna ar-rijal, kenapakah kamu semua ini lelaki mendatangi lelaki dan kamu meninggalkan isteri dan kamu meninggalkan perempuan? Wa taqta'una as-sabil, dan kamu sanggup untuk memotong perjalanan para musafir. Al-Imam At-Tabari kata, diorang ni sampai tahap musafir-musafir yang lalu negara diorang ini pun tidak akan selamat. Para musafirin ini akan diculik dan dipaksa melakukan perbuatan terkutuk ini. Dan lebih daripada itu, ayat ini bersambung, wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Mereka bukan sekadar melakukan jenayah liwat, melakukan jenayah gay, melakukan jenayah lesbian ini. Wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Mereka buat di majlis khalayak ramai. Mereka buat secara terbuka, kata Ibnu Katsir. Fi nadikum. Nadi ini majlis terbuka. Dan bila ditegur oleh Nabi Lut, jawapan mereka kepada Nabi Lut, fama kana jawab qaumi illa an qalu i'tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Wahai Lut, datangkan kepada kami azab yang kamu ancam kami apabila kami melakukan perbuatan ini. Mananya? Inilah dia episod perjuangan Nabi Lut alaihi salam. Dan dalam ayat lain di dalam surah Al-A'raf, apabila mereka ditegur, didakwahkan oleh Nabi Lut alaihi salam, jawapan mereka bukan sekadar mahu mencabar Nabi Lut untuk mendatangkan azab. Bahkan mereka berkata, wahai Lut, kamu keluarlah daripada kampung kami ini, kerana kamu ini orang yang cuba nak berlagak suci. Qalu akhrijuhum min qaryatihim. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Mereka berkata, keluarkan mereka daripada kampung kita ini. Sesungguhnya mereka ini kaum unasun, manusia-manusia yatatahharun. Yatafa'alun, artinya cuba nak menunjukkan ini suci. Tengok ya, tuan-tuan sekalian. Syaitan telah membalut kemaksiatan mereka dengan kebaikan. Mereka tak rasa benda yang mereka buat itu suatu dosa yang terkutuk. Bahkan mereka cuba lihat mereka tidak bersalah. Kononnya mereka meraihkan human rights. Mereka meraihkan fitrah. Kononnya ini fitrah. Ataupun bahasa-bahasa seumpama dengannya.
Dan mereka menuduh orang yang tak memahami diri mereka, iaitu Nabi Lut, sebagai bermasalah. Bukan mereka yang bermasalah. Bahkan mereka menuduh Nabi Lut sebagai orang yang terlalu baik ataupun nak berlagak baik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perkara yang sama juga anda akan dapati ketika kita berbincang tentang usaha Imratul Aziz ataupun dinamakan Zulaikha ketika cuba nak menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dia bukan sekadar nekat nak menyentuhi Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sanggup untuk kejar Nabi Yusuf sehingga dapat disentuhi. Bahkan bila terkantoi, terbocor dengan suaminya, dia menuduh Nabi Yusuf sebagai cuba menggodanya. Bukan dia yang nak menggoda Nabi Yusuf. Ini perkara yang sama berulang daripada zaman ke zaman. Dan saya sangat sedih, Ustaz Syafiq, kerana perkara yang namanya gay, perkara yang bernama lesbian, jenayah-jenayah seksual ini, ya, kita tidak perlu pelik, ya, kalau sudah ada 15 negara yang meletakkan polisi untuk menghalalkan perbuatan ini. Sepatutnya kita beringat dengan apa kesudahan yang berlaku kepada kaum Lut. Izinkan saya sebut yang terakhir, di mana babak terakhir yang telah ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menjelang kedatangan malaikat azab. Dan ini antara babak di mana rumah Nabi Lut kena kepung. Kenapa kena kepung? Sebab Nabi Lut telah didatangi oleh tetamu-tetamu yang datang dalam bentuk rupa paras lelaki, 3 orang yang cantik tampan. Dan ini adalah suatu yang bermasalah bagi kaum Sodom ataupun kaum Nabi Lut. Kalau ada orang handsome lelaki datang dan mereka tidak diberitahu, ini adalah suatu masalah besar telah dilakukan oleh Nabi Lut. Mereka menuduh Nabi Lut melakukan suatu jenayah kerana mendatangkan manusia yang bernama lelaki dan tidak memberitahu mereka. Dan di sinilah letaknya kedudukan isteri Nabi Lut alaihissalam yang telah dilabelkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai derhaka dan menerima akibat sama dengan kaum Lut. Kerana menurut para ulama, bahawasanya seperti kata Syekh Sya'rawi, isterinya inilah yang telah memberitahu kaumnya tentang kedatangan lelaki-lelaki handsome ini. Sebenarnya lelaki handsome ini adalah malaikat yang datang dalam rupa paras manusia, mahu memberitahu Nabi Lut untuk keluarlah kamu meninggalkan negara ini kerana Allah sudah campur tangan di dalam urusan ini. Kalau kita masih ingat, tuan-tuan, babak terakhir sebelum kedatangan azab dari cerita Nabi Nuh adalah ketika dia buat bahtera, kaumnya mengejeknya, melontarkan kata-kata kesat. Nabi Hud, apakah babak terakhir sebelum kedatangan azab? Nabi Hud mengajak dan mencabar kaumnya untuk membunuhnya. Dan kaumnya tidak mampu melakukan apa-apa. Nabi Saleh, unta betinanya telah disembelih. Dan itulah babak terakhir menjelang kedatangan azab. Tetapi Nabi Lut, adegan yang terakhir berlaku adalah rumahnya dikepung. Dan kita akan menyaksikan bagaimana azab yang dijanjikan itu tidak datang dalam bentuk beberapa hari. Sebagaimana Nabi Saleh 3 hari, azab akan datang. Tetapi marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala diberitahu kepada Nabi Lut untuk tinggalkan segera bila malaikat ini sampai di rumahnya, kerana subuh esok orang terakhir akan menerima akibat daripada perbuatan mereka. Maknanya tidak ada seorang pun terkecuali. Proses itu akan berlaku pada malam hari. Tetapi soal azab ni saya akan bawa pada minggu depan. Saya nak akhiri sesi ini kepada gambaran dahsyatnya, mabuknya, kemaruknya dosa kaum Lut ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sekali lagi konsisten dalam metod penceritaannya. Allah sekali lagi menunjukkan cara bercerita dalam bentuk Allah merakamkan kata-kata itu keluar daripada mulut orang itu sendiri tanpa interpretasi ataupun dalam bentuk ayat naratif. Maknanya kenyataan itu dirakamkan secara langsung keluar daripada bibir Nabi Lut dan bibir kaumnya, supaya kita pembaca Quran dapat melihat apa di hati pihak masing-masing ini. Di mana dalam surah Hud ayat 77, Nabi Lut telah didatangi oleh 3 orang para malaikat ini. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun asib. Artinya apa Ustaz Syafiq? Artinya bila didatangi para rusul ini, iaitu para malaikat azab ini, datang ke rumah Nabi Lut, Nabi Lut rasa curiga.
Kenapa curiga? Sebab tampan benar dia orang ni. Suci benar nampak dia orang ni. Indah benar depa ni. Daripada mana mereka ni? Tetapi wadaqa bihim dar'a. Allah merakamkan ya apa yang berlaku kepada Nabi Lut. Nabi Lut rasa sempit dadanya. Rasa resah gelisah. Kenapa? Kerana kalau orang kampung dia tahu tetamunya ini dalam bahaya, Nabi Lut berkata, hari ini bukan hari baik, hari ini yaumun asib, hari musibah kerana aku bimbang. Kalau perkara ini diketahui, tetamu-tetamuku akan berada dalam bahaya. Dan ternyata memang telah diberitahu oleh isterinya tentang kedatangan tetamu-tetamu ini, maka waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Telah datang ke rumah Nabi Lut ini kaumnya, dan Allah detailkan lagi mereka datang yuhra'un, dalam keadaan bersegera, berlari-lari, sebab mereka dah tak sabar. Dalam ayat lain mereka datang dengan yastabshirun, dengan muka rasa seronok, kerana tak sabar nak melakukan maksiat ini. Macam perempuan yang dinamakan Zulaikha lah, ketika dia mahu mendapatkan Yusuf, wastabaqal bab, dia berkejar-kejar, dia nak lari dapatkan Yusuf. Inilah akibatnya bila nafsu menguasai diri, segalanya sudah tidak waras lagi. Yuhra'un, kata Syed Qutb, seperti mereka ni sudah demam. Mereka tak boleh terima berita ini tanpa mereka tidak diberitahu. Maka tuan-tuan, ada suatu perkara telah berlaku di mana Nabi Lut telah dikepung, dan Nabi Lut telah berkata, wahai kaumku, jangan apa-apakan tetamuku ini, la tukhzuna fi dhaifi, haula'i banati, ini anak-anak perempuanku. Ambillah mereka ini sebagai isteri-isteri kamu, mereka lebih suci untuk kamu dengan cara perkahwinan. Jangan diganggu tetamu ini. Tetapi kaumnya berkata, wahai Lut, kamu tahu sebab apa kami datang? Innaka la ta'lamu ma nurid. Ma lana fi banatika min haq. Kami tak ingin pun anak perempuan kamu. Dan bila ucapan ini keluar daripada kaum Lut, maka dua orang ataupun tiga orang malaikat tadi telah berkata kepada Nabi Lut, jangan risau Lut, kamilah malaikat yang diutuskan Allah untuk menimpakan azab pada mereka. La yasilu ilaik, mereka tidak akan mampu mengapa-ngapakan kamu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ini gambaran saya tunjukkan secara tersurat lah. Saya meraihkan soalan untuk kita lihat apa yang tersirat daripada cerita ini, insya-Allah. Satu persoalan Ustaz di Facebook ini, kata Dayang Suzana Awang, katanya, Ustaz, bolehkah manusia itu dipanggil dengan gelaran terlaknat seperti Fir'aun dan Qarun? Kerana ada pihak yang tidak setuju kerana gelaran ini seumpama menghukum. Jadi mungkin katanya mohon pencerahan dari Ustaz sendiri. Soalan yang baik daripada saudari yang bertanya. Pada pandangan saya, individu yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, tidak ada salahnya kita mengungkapkan laknatullah alaih sebagai suatu peringatan kepada kita supaya beringat tidak mengikuti jejak-jejak manusia-manusia yang secara jelas dilaknat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam. Okey, itu yang dapat kita kongsikan persoalan yang jawab oleh Ustaz melalui Facebook tadi, Dayang Suzana Awang. Kita meraihkan rakan-rakan pemanggil, hubungi kami waktu ini. Assalamualaikum. Ya, silakan. Siapa? Ya, silakan Cik Awal untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu makcik pernah pergilah dah dalam 3 tahun lepas dah pergi apa tu dengan tamu haji lah. Ya, ya, saya. Mekah, Madinah, kemudian dia bawa pergi ziarah lah. Ini makcik awak cerita pasal Madiun Saleh tu kan Ustaz? Ya, ya, saya. Madiun Saleh. Itulah bila awak tengok Ustaz ni, dia punya umat-umat dia yang tak nak mengikut ni, rumah-rumah semua tenggelam Ustaz. Ya, ya, saya. Rumah-rumah semua tenggelam, tengok dia rasa macam tengok dah takut tengok Ustaz. Ya, ya, saya. Dulu-dulu punya umat dia tak kira Nabi Muhammad ni untung Ustaz ni. Ya, betul. Umat dia tak tengok dia pun kita taat kepada dia. Alhamdulillah lah, syukurlah kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu pandangan daripada Macam Awal saya kira. Dan rakan-rakan yang lain boleh hubungi kami waktu ini 0362051500. Ada juga satu persoalan Ustaz berkenaan dengan mungkin
terbaharu ini kita digegarkan Malaysia ni Future Music Festival Asia 2014 yang berlangsung di Stadium Bukit Jalil, dan kita tahu ada yang telah meninggal dunia. Persoalan juga wujud, adakah ada juga yang boleh kita yang cubalah menyandarkan dengan gelaran yang meninggal itu mati dalam kemurkaan dan azab. Adakah perkara-perkara ini wajar kita sandarkan, mungkin daripada pandangan Ustaz sendiri? Bagi saya tidaklah wajar untuk kita melabelkan mereka dengan label-label yang jelas menunjukkan negatif. Maksud saya ta'yinkan individu fulan si fulan mati dimurkai Allah. Sebab kita tidak tahu sama sekali hakikat yang sebenar. Nahkum bizzawahir wallahu ya'lamus sarair. Tetapi kita wajar mengambil ibrah. Kita perlu melihat secara menyeluruh bahawasanya ada pelajaran yang boleh dipetik tanpa kita menta'yinkan dengan individu-individu yang mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Yang penting kita ambil pelajaran. Antara pelajaran paling besar, apabila kita telah mabuk, ya, maka kemabukan ini boleh jadi penyebab kepada datangnya kemarahan ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ini kerana berkaitan dengan cerita Nabi Lut. Masalah besar kaum Nabi Lut adalah mereka melakukan dosa-dosa gay ini ataupun liwat ini secara terang-terangan. Kalau mereka merahsiakan, Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis sahih dan Bukhari, para pelaku maksiat berpotensi untuk mendapat kemaafan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali al-mujahirah, kecuali yang melakukan secara terang-terangan. Masalah kaum Lut, mereka melakukan terang-terangan, mereka memasarkan pun secara terang-terangan, dan mereka sampai tahap mabuk. Ya, kerana ini diungkapkan dalam surah Al-Hijr ayat 72, ketika Allah merumuskan apa yang telah berlaku kepada manusia-manusia di dalam cerita Nabi Lut ini, di mana Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Selepas Allah bercerita debat yang berlaku antara Nabi Lut dengan kaumnya, Allah menyebut satu ayat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di mana Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'amruka, demi umurmu Muhammad, innahum, mereka yang telah diceritakan tadi. Allah memberitahu sesuatu yang tidak mampu diberitahu oleh orang-orang yang bernama sejarawan. Iaitu Allah memberitahu apa yang telah berlaku di dalam hati benak sanubari mereka. Iaitulah mereka telah ditimpa sakratus syahwah. Para ulama mentafsirkan ini sebagai iaitulah kemabukan dalam mabuk dosa, mabuk untuk melakukan seks dalam bentuk yang terlarang. Mereka melakukan seks dalam bentuk yang haram dan terbalik, sehinggalah Allah menterbalikkan dunia mereka, yang duduk di bawah naik ke atas, yang duduk di atas turun ke bawah. Yang terjadilah apa yang disebut oleh puan kita tadilah, dia melalui lokasi yang sudah tidak ada apa-apa, sebagaimananya di Laut Mati. Itulah antara gambaran yang Allah sengaja kekalkan. Muka bumi Laut Mati itu, kita tidak tahu apa yang di dasar laut itu, tetapi kadang-kadang ada perkara yang Allah kekalkan bagi menunjukkan dahsyatnya kemaksiatan yang berlaku. Fir'aun dikekalkan jasadnya kerana dahsyatnya pengakuannya untuk mencabar Tuhan, dan dia sendiri memang mengaku dirinya Tuhan. Tuhan kekalkan semua ini untuk peringatan kita. Tak semua lokasi-lokasi ini masih ada sampai sekarang. Tetapi ada lokasi dan jasad dikekalkan, kerana inilah sebaik-baik cerita untuk memberikan pelajaran kepada kita. Wallahu a'lam. Okey, itu pencerahan daripada yang bagi Ustaz Syahri. Rakan-rakan yang lain boleh hubungi kami waktu ni 0362051500. Kita nak raikan rakan pemanggil dari Semenyih. Encik Lokman ada persoalan yang ingin ditanya kepada Ustaz. Silakan Encik Lokman. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini, ini berdasarkan pengalaman yang berlaku kepada salah seorang sahabat saya ya. Ya, saya. Saya tanya, apakah hukuman yang akan diberikan kepada pesalah ataupun manusia yang kita sebutkan sebagai gay? Kerana seperti yang kita tahu, saya ada seorang sahabat dan dia tinggal bersama dengan golongan ni. Dan pada satu hari,
golongan ini cuba mengambil kesempatan terhadap kawan saya. Tetapi bila perkara ini saya bawa ke pihak tu, kita buat report polis, pihak polis memberitahukan kami kerana tidak pernah ada orang yang cuba lakukan laporan polis begini. Jadi yang kami hairankan, apa undang-undang di Malaysia untuk menghukum golongan sebegini. Jadi itu soalan saya. Baik, terima kasih Encik Lokman. Itu persoalan daripada Encik Lokman. Kita ambil lagi seorang lagi pemanggil Ustaz. Kita memberi peluang kepada orang kampung Pandan Dalam. Silakan Encik Syarul, soalannya. Setiap Nabi diutuskan pada setiap zaman ada Nabi diutus untuk satu kaum, satu tempat, satu bandar. Ya, saya. Tapi walaupun begitu, dia punya matlamat untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Betul. Sehingga Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, setelah kewafatan Nabi, kerja pusaka ni telah Allah beri kepada kita umat zaman. Ya. So, apa pandangan Ustaz kepada ini? Soalan kedua, tentang apa ni, kita tahu tarikh mati, kita tahu tarikh lahir tapi tak tahu tarikh mati. Betul. Apa hikmahnya? Kenapa hari ini bila berlaku kematian kita akan bertanya tentang asbab, kenapa mati, bagaimana, sedangkan kita tahu jarang kita nak cakap sesungguhnya ajal dah sampai, nombor giliran dah sampai. Bila Ustaz kupaskan. Baik. Okey, sama, silakan Ustaz. Yang kedua tadi itu saya anggap tazkirah untuk kita bersama. Yang pertama soalan daripada puan kita tadi berkenaan dengan laporan polis tadi. Ya, itu yang tuan kita tadi kan. Untuk menjawab persoalan ini dari kacamata undang-undang, saya memohon keuzuran dan kemaafan, saya tidak mampu memberikan pandangan dan saya memerlukan masa. InsyaAllah saya bercadang pada minggu hadapan supaya jawapan yang lebih baik dapat dihasilkan. Sebab ini soal persoalan undang-undang. Saya perlu merujuk pada orang yang pakar dan background saya bukan dalam bidang ini. Dan juga mungkin dari sudut jenayah syariahnya bagaimana. Cumanya bagi terus berada dalam landasan perbincangan mengambil ibrah daripada kisah Nabi Lut ini adalah pada pandangan saya ada satu perkara yang boleh kita pelajari daripada pandangan para ulama mengenai punca terjadinya dosa dilakukan secara beramai-ramai, di mana ia sudah tidak lagi dilihat sebagai suatu yang dosa. Kalau kita perhatikan daripada ayat yang saya bacakan tadi, di mana kaum Nabi Lut telah datang secara beramai-ramai, bercepat-cepat dan dalam keadaan seronok-seronok air muka mereka, ini menunjukkan satu perkara bahawasanya faktor culture, faktor suasana telah menyebabkan semua orang sudah tidak segan silu dengan dosa ini. Sebab itu bagi mereka yang mahu berubah dan mereka yang nak berubah ini pernah mungkin diuji Allah dengan penyakit ini, maka bagi saya tidak ada jalan lain kecuali mesti menjauhi individu-individu yang berpenyakit seperti ini dan menjauhi suasana-suasana yang boleh menjerumuskan kita kepada timbulnya syahwat. Tidak ada cabaran yang paling kuat bagi orang-orang yang nak berubah, orang-orang yang pernah menghadapi ujian ini, ujian lelaki minat lelaki, perempuan minat perempuan ini, kecuali memang kena tinggalkan betul-betul, kena declare peperangan. Bukan dengan individu yang berpenyakit, tapi declare peperangan dengan syahwat yang boleh tercetus bila kita mendatangi lelaki-lelaki yang juga ada penyakit yang sama tapi tidak mahu berubah. Sebab isunya isu syahwat. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Maka perkara yang sangat-sangat kritikal adalah determination. Kesungguhan untuk melakukan perubahan, dan secara eksternalnya, secara luarannya adalah kita mengisytiharkan uzlah. Kalau kita bermain-main dengan perkara ini, kita longgar pendirian, masih lagi dekat, masih lagi rindu, kemudian berkawan balik dengan orang-orang yang berpenyakit ini, ataupun masih lagi kita tidak tegas dengan suasana-suasana yang menyebabkan kita rasa macam mencari balik kawan-kawan yang berpenyakit itu tadi, maka kita tidak akan berubah. Saya bercakap ini atas dasar kes-kes yang pernah saya hadapi, di mana mereka tidak tegas. Mereka kata nak berubah sebab mereka pernah terlanjur dahulu,
Tetapi mereka tidak tegas. Mereka pernah kata nak jauhi, tapi kemudian dekati balik sampai meninggalkan negara. Tetapi berdua-duaan di luar negara itu, lelaki dengan lelaki. Ini tidak serius. Maka perkara ini mesti dilihat serius. Tidak ada jalan perubahan dalam penyakit ini kecuali mengisytiharkan perang, ya, secara dalaman dengan individu yang juga ada penyakit ini dan tidak mahu berubah. Baik. Wallahu a'lam. Okey, itu perkongsian dan sandaran jawapan daripada Ustaz. Kita ada seorang pemanggil, Puan Fatimah dari Seremban. Ini tanya, silakan Puan Fatimah. Saya peminat setia rancangan ni. Ya, Nak tanya Ustaz dua soalan. Ya. Satu, saya pernah dengar ceramah tentang tuntutan Komando terhadap kebebasan untuk kumpulan SOGI ni, Sexual Orientation and Gender, macam mana LGBT. Jadi saya ingin tahu ulasan Ustaz tentang kewajipan kita sebagai umat Islam dalam menentang tuntutan sedemikianlah. Yang kedua, tentang produk-produk yang dikeluarkan yang dia kata base dia tu daripada lauk mati, maknanya menggunakan garam galian lauk mati dan sebagainya. Adakah boleh sebagai seorang Islam kita gunakan atau macam mana? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Fatimah. Silakan Ustaz. Terima kasih. Mengenai garam yang diimport daripada lauk mati yang boleh merawat penyakit, saya katakan wallahualam, saya tidak pernah bertemu dengan produk tu, jadi saya tak boleh nak komen banyak. Saya tak boleh nak komen dan saya memerlukan kajian mengenai produk tersebut. Benarkah daripada lauk mati, dan tengoklah kebaikannya, kemudaratannya, sebab perkara paling penting dia datang daripada lokasi yang diazab. Jadi saya tawakufkan dahulu jawapan. Mengenai LGBT, saya percaya tuan-tuan, puan-puan mempunyai prinsip yang sama dengan saya, di mana penentangan mesti dilakukan apabila human right itu disampaikan dalam bentuk version barat, di mana bertembung antara hak Allah dengan hak manusia. Dalam persoalan human right, perkara yang tidak ada pertembungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kita wajar untuk kemukakan dan wajar meraihkan. Ya, seperti hak untuk berhimpun, hak untuk itu, hak untuk ini, yang kadang-kadang ada selari dengan roh Islam. Tetapi apabila yang dituntut itu adalah memansuhkan beberapa enactment ataupun perkara-perkara yang menghukum para pelaku gay, lesbian ini sudah melampaui batas dan mestilah ditentang, dan kita mestilah kita kena, bagi saya lah, kita kena tegas dengan prinsip tapi lunak dalam pendekatan kepada mereka. Maksud saya, prinsip kita tegas, kita menentang, tetapi mad'u kita ini mesti jangan dilihat sebagai musuh. Kita mesti terus mendekati mereka. Tetapi prinsip kita jelas, ya, kita tidak boleh menerima sebarang usaha untuk memasarkan LGBT di negara ini. Kerana penghujung daripada proses pemasaran ini mestilah kita pelajari daripada kesudahan cerita kaum Lut alaihi salam. Sejarah pasti akan berulang. Ya, mujurlah kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kadang-kadang Allah memberikan rasa sayang kasihnya, dia tidak terus menimpakan azab. Tetapi barang diingat, kiamat itu datang tanpa diduga, memang untuk memberitahu kepada para pelaku maksiat, limitnya telah sampai di mana kamu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sandaran jawapan daripada yang berbahagia Ustaz Syahri. Kita nak raikan lagi rakan-rakan panggil dalam beberapa minit yang berbaki ini. Saya nak izinkan Puan Hidayah dari Perlis dulu untuk bertanya kepada Ustaz. Silakan Puan Hidayah. Dalam Quran, Allah ada nyatakan orang yang baik, baru wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Tapi dalam cerita yang dinyatakan dalam Al-Quran ni nampaknya macam terbalik kan. Isterinya kepada Nabi Lut ini tidak baik. Minta pencerahan dari Ustaz. Masya Allah, subhanallah, soalan yang bagus ya. Pertama, kalau saya boleh respon, ayat yang dinyatakan oleh Puan tadi, at-tayyibuna lit-tayyibat, ya, yang baik kepada yang baik, yang buruk kepada yang buruk. Ia adalah ayat yang tidak ada kena-mengena dengan syariat ataupun keadaan di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Lut alaihi salam. Dan ayat yang berkenaan bersangkut paut dengan cerita tentang para penzina lelaki dan para penzina perempuan, dan ia mempunyai maksud yang lebih mendalam, di mana tidak ada kesudahan yang baik pada nasab keturunan apabila berlaku persatuan ataupun perkahwinan antara
penzina lelaki dan penzina perempuan. Namun perkara yang lebih penting dalam menjawab persoalan ini adalah ujian yang Allah berikan kepada isteri Nabi Lut alaihi salam untuk pelajaran kita bersama. Tidak ada kaitan dengan ayat tadi. Yang berkaitan dengan kita, dengan cerita Nabi Lut adalah Allah memang akan menguji para pendakwah dengan orang dalam keluarganya sendiri. Allah menguji Nabi Nuh dengan salah seorang anaknya tidak beriman. Di dalam Al-Quran ada juga cerita para nabi yang mana tidak beriman itu adalah isterinya sendiri. Jadi ini adalah suatu pelajaran besar di mana perkahwinan yang berlaku memberikan rumah tangga yang baik sehingga Nabi Lut dikurniakan 2 orang anak perempuan. Haula'i banati, yang beriman dengan Nabi Lut alaihi salam, dan inilah anak beranak satu-satunya yang beriman kepada Nabi Lut dan tidak ada yang menerima dakwah Nabi Lut alaihi salam. Tetapi kita tidak tahu ya bagaimana boleh terbocornya, bagaimana boleh terbabasnya perempuan ataupun isteri kepada Nabi Lut ini sehingga beliau derhaka dan membocorkan maklumat tentang kedatangan lelaki ini. Banyak perkara yang kita belum ketahui tentang isteri Nabi Lut ini, tetapi memadailah dengan 3-4 ayat yang Allah nyatakan illa mar'atahu kanat minal ghabirin. Memang sudah ditentukan Allah dari kalangan orang-orang yang akan ditenggelamkan ataupun dimusnahkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan sebenarnya kita dah sampai ke penghujung bicara. Mungkin sebagai kesimpulan dan khulasah untuk minggu ini dalam perbincangan kita berkenaan dengan ibrah pengajaran daripada kisah Nabi Lut ini, silakan. Sebagai kesimpulan yang ringkas, pada minggu depan kita akan menyentuh tentang bagaimana proses azab Allah dan bagaimana Allah mengambil cerita musibah ini sebagai ibrah. Apakah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merumuskan tentang azab yang telah berlaku kepada kaum Lut. Satu perkara yang kita boleh pelajari daripada kaum Nabi Lut adalah syaitan memang kreatif untuk menumpaskan manusia, anak-anak Adam. Kadang-kadang dia memberikan ilham dalam bentuk menyembah berhala. Kadang-kadang dia memberikan ilham dalam bentuk melakukan dosa tidak dalam bentuk perzinaan, tetapi dalam bentuk yang mungkin tidak nampak macam salah, tetapi hakikatnya Allah sengaja rakamkan ia sebagai suatu kecelakaan dan kesalahan yang besar. Maka jauhilah daripada perangai Nabi Lut ini, tuan-tuan perempuan sekalian, insya-Allah.